Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Muhammad Zaim bin Muhammad Abdul Aziz bersama sahabat-sahabat saya iaitu Muhammad Azli Fakri bin Azhar dan seorang lagi Muhammad Nafis bin Burhanuddin. Kami daripada kumpulan Grup D ingin membentangkan projek akhir bagi subjek Network Security, kod mata pelajaran SCSR 4453. Tajuk yang kami akan bentangkan pada malam ini ialah Wireless Local Area Network Analyzer. Tanpa membuang masa, saya akan masuk kepada overview keseluruhan bagi projek Wireless Local Area Network Analyzer. Kami menggunakan garis panduan standard architecture IEE 802.11 sebagai protokol standard local area network, yang mana standard IEE 802.11 merupakan specify kepada media access control MAC ataupun physical layer yang digunakan sebagai protokol standard untuk implement wireless local area network di dalam jaringan komputer bagi pelbagai frekuensi band, iaitu frekuensi 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz sehingga 60 GHz yang digunakan sehingga ke hari ini dah, daripada sejak tahun 1999 berevolusi sehingga ke hari ini. Okey, objektif utama wireless local area network analyzer yang mana untuk mengisolate, identify dan resolve wireless issue yang mana menyebabkan performance network drop sekaligus menyumbang kepada downtime dari aspek fizikal dan data link layer di dalam OSI model. Okey, skop projek ini kami bahagikan kepada dua bahagian, iaitu physical layer dan data link layer. Dari segi aspek keselamatan dan isu performance, di dalam standard IEE 802.11 mempunyai lebih isu di dalam frekuensi 2.4 GHz berbanding 5 GHz. Walau bagaimanapun, simulation ini tetap boleh dilakukan dalam 5 GHz, tetapi kami lebih fokus kepada 2.4 GHz. System Design and Concept. Antara tool untuk kami troubleshoot untuk menghasilkan untuk mengatasi network performance, kami menggunakan laptop, yang mana laptop ni laptop yang specification yang menggunakan high-end Wi-Fi adapter untuk troubleshoot, running untuk pelbagai operating system. Tool yang kedua, kami menggunakan Wireshark Analyzer, yang mana untuk specific service provider untuk dan kami menggunakan device Raspberry Pi 1 di dalam Wireshark Analyzer. Tool yang kami gunakan yang ketiga iaitu WiSpy DBX, yang mana WiSpy DBX ni frekuensi range dia daripada 2.4
support sehingga ke 5.8 GHz. Ratio range daripada 100 dBm sehingga 6.5 dBm. Tool yang terakhir kami gunakan APCAT NX. Frekuensi band daripada 2.4 GHz support sehingga 5 GHz. Support untuk USB dongle. Packet transmission, yes. Multi-channel, support untuk open API, capture full frame. Okay, kenapa kami menggunakan tool WiSpy and APCAT? Okay, WiSpy and APCAT untuk tool WiSpy DBS merupakan alat yang powerful untuk menghasilkan spectrum analyzer untuk mengukur isyarat signal gelombang Wi-Fi maupun non-Wi-Fi activity di dalam bagi semua signal 2.4 GHz sehingga 5 GHz. Dan APCAT pula mampu untuk capture dan analyze bagi layer data link di bawah standard 802.11 dan menghasilkan full integration dengan paparan Wireshark di dalam network analysis. Okey. APNX di dalam data link layer kedua senang untuk deploy dan capture paket di bawah standard 802.11 di bawah platform Windows graphic user interface, dan semua paket ini dapat di capture, senang di manage dan menghasilkan dan dapat dilihat di dalam Wireshark. Seterusnya provide protokol yang lebih mendalam dan dapat dianalisis dari segi kepenggunaannya. Bagi WiSpy di dalam physical layer yang pertama, ia senang untuk identify channel yang terbaik di dalam rangkaian untuk minimize troubleshooting. Seterusnya untuk optimize pemasangan wireless, selain untuk track radio frequency activity, dan seterusnya analyze di dalam physical layer. Seterusnya dengan adanya WiSpy ini dapat isolate, dan seterusnya mengenal pasti jenis bukan tanpa wayar, iaitu bukan wireless, menggunakan frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz. Okey, saya serahkan kepada rakan saya Muhammad Nafis untuk menjelaskan lebih lanjut tentang WiSpy DBS. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Fairuz dengan Dr. Cik Hafiz. Saya Muhammad Hafiz bin Manuddin, bermatrik nombor 150088 CSRS 04. Okay, hari ini saya akan ceritakan berkenaan dengan WiSpy DBX. Apa itu WiSpy DBX?
Wi-Fi Smart DBX adalah satu protokol USB spektrum analyzer yang digunakan bagi tujuan mengenal pasti daripada layer 1 interference spektrum bagi 2.4 GHz dan 5 GHz. Dalam bab ni juga kita gunakan Canada Pro, dan Wi-Fi dengan software custom open source bagi mengenal pasti interference tersebut. Okey. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah membantu mengenal pasti the best open channel untuk network, minimize troubleshooting dan optimize wireless solution, the track radio activities dan analisis bagi layer 1 interference of the protocol 802.11 network, isolate interference persist dan recognize type non-Wi-Fi device yang menggunakan 2.4 dan 5 gigs frekuensi. Di dalam Wi-Fi Smart DB ni kita ada beberapa parameter FP1 dan FP2 yang kita gunakan lah. Ada CD Lab 24, Lab 5.0, mode, channel, message. Okay, next. Okay, kita akan ceritakan tentang overview tu. Okay, overview dan destiny. Okay, apa maksudnya BBS ni? Dia semakin kerap isyarat yang dikesan pada amplitude dan frekuensi tentu, semakin terang titik pada grafik. Signal low di sini diwakili oleh warna biru, tua, dan high density diwakili oleh merah. Okay, amplitude adalah standardizer yang membuatkan SD map yang paling banyak digunakan dalam jangka masa yang dipilih oleh pengguna. Titik frekuensi yang kurang kelihatan lebih telus, sementara frekuensi penggunaan yang lebih tinggi kelihatan lebih terang dan kuat. Standardizer yang menggunakan warna untuk mewakili ketinggian amplitude, merah menunjukkan amplitude yang lebih tinggi dan warna biru gelap adalah tahap amplitude yang lebih rendah. Okay, yang dimasukkan dengan utilization overview panel pula adalah menekankan pada noise yang berterusan pada titik yang tentu. Channelizer yang memberikan warna berdasarkan berapa banyak tenaga yang berada daripada titik tersebut. Sekiranya 50% daripada semua aktiviti daripada di atas titik amplitude, channelizer mewarnakannya menjadi merah. Dan ini sangat berguna dalam memahami bagaimana gangguan-gangguan itu berterusan dalam jangka masa yang tertentu. So kita boleh tengok review lah. Ini adalah desktop overview panel. Okey, dan ini adalah sign departure pattern. Ini overview untuk amplitude panel. Dan last sekali adalah ini bukan. Okey, custom tool. Ini yang saya sebut yang di awal lagi. Kita boleh tengok view waterfall wireless spectrum daripada Raspberry Pi SBC untuk single board komputer ataupun dipanggil mobilize yang menggunakan open source software. Okay, next. Okay, Wi-Fi Spice Case. Contoh ini adalah apapun DDoS attack yang menggunakan layer 1. Layer 1 non-Wi-Fi device yang menggunakan non-Wi-Fi device untuk 2.4 GHz wireless FM video transmitting modul AV transmitter sebagai Wi-Fi layer 1 interference. Okay, kami combine 4 device ini daripada 2.4 GHz wireless audio video transmitting supaya dia boleh untuk overlap semua channel yang berada di frekuensi 2.4 dan akan membuka semua channel dengan SSJD yang memberi impact kepada utilizer performance. Ini adalah kes yang pertama yang menggunakan jammer. Okay, selepas kita menggunakan jammer, apa yang berlaku? Bila berlaku, kita akan tengok simptom dia. Simptomnya seperti kita tengok baca sebelah kanan, dia akan mengeluarkan hanya SSD ini saja, 3 ni saja. Mana 2.4 dia takkan
dia tak akan fokus lah. 254 dia akan missing kecuali dia akan berikan 5 gigs. Okay, next. Ni saya review saja. Ni saya ada stiker tadi. Okay, untuk kes kedua pula kita akan menghasilkan DDoS attack menggunakan layer 2. Ni layer 2 yang agak detail sikit lah daripada yang layer 1 tadi. Okay, didapatkan dia akan menggunakan sama juga kes jammer juga device, but bila kami set kepada ESP8266 Wi-Fi itu, dia akan fokus semua channel dengan SSID yang boleh impact kepada performance sebenarnya. Ini lebih kepada performance. Okay, next. Okay, kita tunjukkan macam mana overview panel apa semua. Sekarang ni saya nak buat demo macam mana penggunaan overview panel ni. Okay, kita sambung semula. Okay, hari ni kita akan masuk dia punya channelizer, bagaimana cara digunakan demo. Okay, kita dah masuk dia punya channelizer Pro. Kat sini adalah panel untuk Wi-Fi Spy ni. Sebenarnya tunjuk kita boleh buat pemilihan lah sama ada kita nak gunakan band 254 ataupun 5 GHz. Okay, kat sini untuk ni kita boleh tengok amplitude, kita boleh tengok density. Yang penting lah saya cerita utilization. Okay, yang di bawah ni adalah waterfall, dan ini dah untuk Wi-Fi amplitude overview panel. Dan sini sebelah kiri saya adalah time span, dan di bawah ini adalah tool. Boleh tengok signature ni, network table, network grafik, channel table, utilization. Okay, network ID ni dia akan menunjukkan semua SSD yang ada yang masih connect. So kita boleh tick semua ataupun kita boleh select, sort dan sebagainya lah. Kita boleh untick pun boleh. Okay, sini. Okay, kat sini kita cuba untuk fahamkan demi konsep penggunaan channel 4 lah. Channel 4, okay, saya tick untuk lab 254 dan kita boleh tengok dekat open view panel ni. So tak ada apa-apa spotlight kat sini lah, yang kita nampak. Okay, di bahagian channel tab kita lihat dia punya ni kedudukan dia sekitar channel 8 hingga 12 sajalah. Okay, channel 8 hingga 12. Ni yang sedang kerja. So lepas ni kita akan perform untuk kita laksanakan DDoS attack lah. Macam mana akan berlaku bila kita onkan DDoS itu, apa akan berlaku dekat, apa dia akan capture. Okay, lupa doktor, sini saya nak tengahkan jika ada kita connect ke 254 punya gigahertz network ni. Okay, kita guna untuk Wi-Fi lab 254 untuk device lain lah. Saya gunakan device lain dan kita cuba perform untuk gunakan speed test, dan apa yang berlaku dekat utilization ni bagi channel 8 hingga 12, kita dapat tengok dia punya current table dia berubah color macam saya sebutkan tadi kat dalam slide ni. Dia akan berubah lah, maknanya dia ada penggunaan data. Bila penggunaan data dia akan jadi merah lah, kat sini akan input spike. Dan bila selesai saja penggunaan data tu, so dia akan kembali pada normal lah. Kalau hijau dia putus. Okay, dan saya nak kita akan perform pula penggunaan jammer tu. Bagaimana jammer tu DDoS attack tu bekerja.
DDoS jammer telah on, dan kita tengok apa yang akan berlaku. Dia apa sekejap. DDoS telah di on, telah on. So kita boleh lihat di sebelah SSD. Sebelum di on banyak SSD yang EMP lah sebelum di on. Selepas di on DDoS setup tu, kita dapat lihat SSD ni saja yang di capture. Okey. Lepas tu kita akan lihat tengok lab 255 dengan die hard untuk 5 gig sahaja. Okey. Untuk utilization akan lihat dia punya channel 5 hingga 14. Channel 5 hingga 14 heavy utilization. Tengok 5 hingga 6. Dia start dari 6 hingga 13 ni. Nampak spike kan. So di situ ada heavy utilization lah. So di bahagian network, kita boleh tengok perubahan dia. Network graph, network table, channel table. Tengok channel table saja dah nampak penggunaan yang terlalu heavy. Terlalu heavy lah. Okey, tadi saya ceritakan pasal layer 1 punya jammer. Okey, sekarang ni kita nak masuk pula untuk layer 2 punya DDoS attack. Okey. Kita lihat apa yang berubah. Cuba nampak beza ya. Layer 1 tadi dia hanya ampere untuk SSD 255 lah. Tapi 5 GHz. Tapi bila kita tengok pada layer tu pula, kita semua ada, semua SSD. Cuma kesan dia akan jadi semua channel akan jadi overlap. Okey, dan menyebabkan overlap. Okey, dia akan broadcast SSD secara random, di mana dia akan mengganggu utilization semua channel dan menyebabkan impact kepada performance disebabkan SSD yang sebenar. Dan saya ada ceritakan dalam slide lah. Layer tu ni dia impact dia, kesan dia kepada performance, lebih kepada performance. Walaupun kita tengok SSD memang ampere, nampak apa semua, cuma performance tu lah. Okay, saya rasa itu sajalah saya boleh cerita untuk untuk penggunaan Serializer Pro, macam mana dia digunakan, dan untuk DDoS attack, apa yang berlaku sekiranya DDoS attack ni berlaku pada layer 1 dan layer 2. Okey. Saya akan serahkan kepada rakan saya Azdi untuk terangkan berkenaan dengan next presentation. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Nafis. Assalamualaikum Dr. Firuz dan juga Dr. Hafiz. Okey, saya Muhammad Azli Fakri bin Azhar, Matric ID SX161344CSRS04. Okey, untuk bagi bahagian saya pula, saya akan menerangkan berkenaan EpiCap NX device, di mana macam rakan saya tadi bercerita tentang layer 1 analyzer, dan bagi EpiCap NX ni pula untuk analyze bagi layer 2, bagi wireless traffic. Dia juga mempunyai info integration dengan Wireshark dan juga Riverbed network analysis. Untuk packet capture solution yang terbaik bagi Windows adalah EpiCap NX, kerana bagi wireless chipset yang biasa di dalam komputer tidak support dalam Wireshark, ataupun terdapat kekurangan lain. Okey, dalam EpiCap NX ni dia ada offer full capture daripada segi wireless data management dan juga control frame yang boleh ditengok dalam Wireshark, dan akan provide in-depth protocol dissection dan juga analysis capabilities.
Okey, untuk wireless link layer ni, dia adalah amat complicated berbanding dengan Ethernet layer. Okey, antara sebab utamanya adalah sebab link wireless mempunyai lower reliability berbanding dengan reliability wired, di mana link layer pada wireless mempunyai feature untuk mengurangkan kesan kepada frame loss. Jadi kalau kat sini dia memang, kalau kata ada banyak wifi atau SSID, dia tu memang susah sikit lah nak di capture secara detailnya, secara spesifik. Alright. Okay, saya terus pada saya punya demo. Okay, kat sini sebelum kita run pada APCAP dan juga integration dengan Wireshark, kita perlukan APCAP driver dan juga WinPCAP driver, window PCAP driver. APCAP driver ni, okay, kita boleh pergi dekat download, kita install melalui laman web yang ada dalam report kami. Okay, kita pergi pada start APCAP control bina. Okay, kita boleh tengok sini dia punya adapter dia. Okey, dekat sini dia ada support media, ada support ABGN. Okey, bagi A adalah 5 GHz, BGN untuk 2.4. Jadi dia kedua-dua band frekuensi 2.4 dan juga 5 GHz dia boleh analisis. Tetapi in term of performance, bagi adapter baru seperti AC dan juga AX, dia tak dapat nak detect data rate dan sebagainya. Itu adalah kelemahan dia lah. Salah satu sebab adapter terlampau pesat membangun. Jadi ini yang bersilama yang support pada window ketika tu. Okey, dekat sini capture type ada untuk radio saja, untuk wireless saja, WLAN plus radio. Di mana radio ni kita boleh tengok macam radio signal noise dan sebagainya. Lepas tu ada dengan wireless dan juga PPI, ada data-data tambahan lagi yang kita boleh capture. Okey, untuk yang pertamanya kita boleh pergi kepada Wireshark. Wireshark ni kita open. Saya hanya memerlukan MetaGeek profile yang boleh di-download pada MetaGeek untuk memudahkan analisis pada wireless. Jadi dia dah buatkan di sektor yang bagus untuk wireless, untuk kita filter wireless packet. Okey, kita boleh dapatkan MetaGeek profile. Kita boleh dapatkan profile tu melalui Wireshark MetaGeek. Okey, MetaGeek support. Okey, semua dah disusunkan, frame type, mark retrace, height frame type dan sebagainya. Kita boleh download dan kita ikut instruction. Kita letakkan profile ni dekat dalam Wireshark software directory. Okey, selepas itu dekat Wireshark ni, di bawah ni akan ada belah kanan saya MetaGeek profile dan juga adapter. Okay, adapter kita klik, kita dapat sortkan dia kepada paparan utama Wireshark ni. Okay, saya teruskan dengan demo saya. Terdapat dua saja demo, satu WEP decryption dan juga WPA PSK cracking password. Untuk WEP saya boleh buat pada WPA juga, tetapi konsepnya sama. Kita boleh decrypt wireless traffic kepada raw packet, tetapi menggunakan approach yang berlainan. Tapi saya akan tunjukkan contoh kenapa WEP decryption ataupun WPA decryption ni menyebabkan amat bahaya kepada jaringan wireless network kita. Okey, saya mulakan dengan WEP dulu. Okey. Saya buka kepada saya punya access point. Right. Saya tengok pada wireless 2.4. Alright, wireless 2.4 ada satu client. Okey.
ada satu klien 2.4 di mana lab 2.4 ni saya setting kepada WEP di mana passwordnya adalah UTN space 12345 seperti dalam report Jadi untuk decrypt WEP key ni kita hanya perlu convertkan WEP key ni kepada hex. Jadi kita hanya perlu pergi kepada laman web dirtymonday.net ni dan kita akan masukkan WEP untuk hex. Right, kita hanya masukkan UTM space 12345. Kita convert, kita copy dan juga kita masukkan ke dalam APK control panel. Key, enable web decryption, tambahkan key dan kita masukkan key yang diberi oleh laman web tadi. Okey, jadi sama, saya tak perlu buat lagi. Apply, okey. Jadi saya capture balik semula. Okey, bagi yang AP 2.4 ni, saya menggunakan channel 10. Okey, jadi kita kena set pada APK control panel tadi. Okey, channel 10. Dan juga kita apply. Okey. Right. Lepas tu kita pergi pada Wireshark semula. Right. Saya capture. Saya connectkan handphone saya kepada laptop 4 dan kita boleh tengok kat sini. Saya dah connectkan. Right. Dengan MAC address 3A di ujung ni. Okay, saya try buat simple ping connection kepada DNS Google. Right, saya start, kita tengok sama ada paket tu dah di decrypt ataupun belum. Right. Okay. Okay, bila kita type ICMP saja. Tengok. Okey. Betul tak? 192.8.1.219 adalah datang daripada handset saya. 1+3, okey. Saya tengah buat pin kepada DNS Google. Okey, jadi saya akan tunjukkan contoh macam mana saya katakan WP decryption ni berbahaya. Okey, saya try buka kita punya laman web e-learning UTN space. Right. Saya buka. Untuk lebih mudah lagi, kita boleh filter terus kepada saya punya MAC address tadi. Right, wlan.sa. Sini kita boleh monitor traffic yang handset saya cuba jalankan. Okay, saya masuk kepada e-learning UTN space. Saya masukkan username dan login SX160134 CSRS 04 871030435093. Okey, saya try login. Okey, jadi kat sini kita dah login, jadi kita hanya perlu filterkan saja. NN kita boleh tambahkan HTTP protocol pasal e-learning ni menggunakan HTTP protocol. Kita try filter. Okey, kita akan nampak kat sini penggunaan tu. Kita akan carikan yang post data punya. Bagi HTTP kita protokol HTTP, signal strength ada, length, frame type semua boleh ada kat sini. Boleh tengok. Okay, kita follow saja TCP strip. Follow TCP strip. Okey, dan kita nampak di sini username dia adalah SX160134 CIS04 dan juga password 871010435093. Bagi warna merah ni adalah post daripada klien dan juga biru adalah reply daripada server HTTP server oleh UTN space. Alright, kita dapat tengok dia punya user agent, datang daripada saya punya handset dan sebagainya, informasi lain. Okey, daripada apa yang demo ni boleh tunjukkan, sebenarnya WP ataupun WPA decryption adalah amat berbahaya.
Okey, untuk WPA kita boleh buat configuration dekat sini. Nak decrypt, pergi kepada protokol PEEE 802.11, enable decryption, edit, dan kita masukkan WPA PSK. Untuk dapatkan WPA key ni boleh tengok pada report saya lah, menggunakan laman web Wireshark. Dia akan ada, boleh ada tukarkan kepada WPA PSK key. Okey, ini menunjukkan bila demo ni dapat dilakukan menukarkan wireless traffic kepada raw packet, kena menunjukkan bahawa amat berbahaya kepada jaringan network kita, kerana kita terdedah kepada orang luar dan orang luar boleh tengok kita punya trafik dan apa yang kita sedang lakukan. Okey, jadi seterusnya saya teruskan demo saya dengan WPA password cracking. Okey, untuk WPA password cracking ni macam tadi WEP decryption kita dah tahu password, ataupun WPA decryption kita dah tahu password. Sekiranya kita tak tahu password, kita boleh perform WPA password cracking ataupun WEP password cracking. Saya tak buat pada WEP kerana dia amat lemah dan memang mudah juga untuk crack, dan kita proceed terus dengan WPA password cracking. Jadi saya buat demo di sini. Okey, untuk yang pertamanya kita tengok dulu. AP kedua saya menggunakan menggunakan lab 5.0. Dia punya MAC address dia 110 menggunakan WPA 2 PSK ticket IP. Okey, bagi ticket IP tu adalah encryption yang tidak selamat. Sekiranya mau selamat, boleh menggunakan AES dan CCNP untuk daripada WPA, daripada kita boleh tukarkan wireless traffic kepada raw packet. Okey, password yang di sini saya letakkan 16013404. Okey, cuba tengok. Silap saya. 160134. Alright, 160134. Jadi menggunakan channel 149. Okay, apa yang saya buat adalah pergi pada cap panel tadi, set channel kepada 149. Right, apply dan juga okey. Okey, sekarang ni saya tak connect kepada wireless tu. Okey, sekarang untuk memecah password WPA ni, ia memerlukan at least satu client yang sedang connecting dengan AP yang SSID lab 5.0 ni. Okey, pasal saya setting WPA punya key dekat lab 5.0, jadi saya try connecting dengan lab 5.0 melalui handset saya juga. Right. Okay. Saya connecting ni. Right, kita boleh tengok. Okay, ni OnePlus 3 saya dah pergi kepada lab 5.0. Dia dah connecting. Okay, kita masuk pada Wireshark. Boleh pergi API tadi, dan kita terus masukkan terus command ni, command filtering ni, WFC type 00. Yang ni boleh kita tengok pada Wireshark punya regular expression punya filtering. Okey, di sini MAC address mestilah kena letakkan MAC address SS1 5.0 yang tadi 099. Sekiranya tidak tahu pada asalnya, kita boleh cek di sini juga, ada tu C099 tu. Right, jadi kita filter saja. Right, jadi kita filter kat AP tu. Apa yang perlu dibuat sekarang adalah kita perlu hantar paket untuk paket di authentication untuk memutuskan link antara handset tu kepada AP 5.0 AP left. Maaf, bateri habis.
saja semula. Okey, untuk lab 5.0 apa yang perlu kita tunggu adalah IPUL punya paket, frame type. IPUL punya frame. Jadi apa yang saya perlu buat adalah menggunakan aircraft suite di mana saya pergi kepada aircraft suite saya dan juga mengantarkan di authentication packet kepada SSID iaitu SS.lab 5.0 tadi, dan juga MAC address bagi klien yang connecting dengan tu mana telefon saya tadi lah kalau tak silap 663A. Dan ini ada command dia apcap 4.0. Okay, bila kita hantar kita akan tunggu kat IPUL punya frame. Alright. Okay. Jadi kita stop. Kita nampak ada warna kuning ni. Itu yang bagusnya bila kita menggunakan profile MetaGig ni. Okay, kita nampak di sini adalah terdapat 1, 2, 3. Kita boleh mulakan boleh select packet IPUL 4 ni dan juga prop response sebelum tu 1. Beacon ni tak perlulah, kita select yang ni saja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ni adalah dia authentication balik, maksudnya wireless tadi kita dah putuskan tapi wireless tu automatic, dia automatic kenal balik SSID dan connecting semula. Okay, kita nampak kat sini key dia ada mesej 1, 2, 3, 4. Ini adalah contoh 4-way handshake, 4-way WPA handshake. Ini yang kita nak dapatkan. Bila dia authenticate balik, dia akan menghantar key WPA PSK dan kita akan dapatkan key tu, kita tukarkan kepada SCCAP punya file dan juga kita hantar kepada software Hashcat untuk dipecah masukkan hash tersebut. Okay, kita select, kita export packet, export specific packet. Ambil yang selected packet saja, kita select sini tadi 5 packet. Okay, labs 5. Okay, 5 GHz. Okay, di sini saya try buka semula lab 5 GHz, sorry, lab 5 sorry. Alright, lab 5. Okay, jadi kita nak tahu dia adalah sukses ke atau tak sukses, kita boleh pergi kepada laman web cap kepada SCCAP right, ada ni. Kita nak tahu dia boleh tak convert kepada hash. Okay, kita browse, ambil pada lab 5 GHz, upload, tengok sukses dan kita akan upload. Jadi file yang ini kita tukar kepada labs 5.0 dan labs, sorry, boleh dia tukar apa-apa nama, labs 5, dan kita masukkan kepada Hashcat kita, Hashcat software, iaitu password cracking software. Okay, Hashcat ni ada di sini. Okay, command dia ada seperti berikut: Hashcat 64 tolak M 2500 tolak D 2 tolak A 3 ni dan semua. Labs tadi lab 5, SCCAP dan juga tanda soal DD. Saya membuat predicting terhadap password adalah saya assume macam orang tu menggunakan password default 000000000 sehingga kepada 9999999. Jadi ada 8 kosong dan 8 9 sehingga. Jadi saya buat brute force attack di mana tolak A3 ni ada brute force attack, dan kita boleh tengok documentationnya dan report. Okey, D ni ada masuk digit. Okey, untuk password yang 160134 tadi yang dalam saya punya ni hanya boleh dipecahkan lab 5.0 adalah selama 2 minit 10 saat, bergantung kepada prosesor komputer dan juga GPU komputer tersebut. Okey, jadi bila kita dapat password, dia dah amat berbahaya lah, pasal orang lain boleh membuat attack ataupun serangan-serangan lanjut seperti
application stealing, ARP spoofing dan sebagainya bila pasal user lain dah masuk pada network tersebut. Alright, sebagai conclusion, menggunakan API software include WiSA adalah mudah untuk capture Wi-Fi signal dan juga dapat managekan API device tu. Kalau kata ada 3 ataupun 4, kita boleh managekan kita nak capture 4 channel sekali jalan. Untuk simulation string, untuk simulasi dan testing, untuk ujian kita mendapat conclude kita perlu securekan dan improve kita punya Wi-Fi network untuk kita perkuatkan lagi daripada segi security dan juga mencegah daripada serangan yang menyebabkan kerosakan besar pada kita punya network dan juga kita punya privacy. Okey, apa yang kita boleh buat pada network kita gunakan best practice seperti menggunakan hidden SSID, access list, 5 GHz frekuensi untuk mengelakkan overlapping channel seperti yang rakan saya tunjukkan tadi, menggunakan strong password WPA2 ataupun yang paling baru WPA3, menggunakan encryption CCNP AES dan sentiasa membuat updating kepada kita punya access point, firmware updating. Dan yang paling penting, kita sentiasalah menggunakan connection seperti yang connection yang ada encryption seperti HTTPS dan juga SSH. Elakkan daripada menggunakan HTTP dan juga Telnet untuk yang lebih bagus. Jadi sekian itu saja demo saya pada hari ini dan saya punya rendah diri, saya minta diri dahulu. Sekian, terima kasih.